Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Elisha Ashmira binti Aswani. Nombor metrik 417-401-5101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syairah binti Husin. Nombor metrik 417-401-8121. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahza Diana binti Razwan. Nombor metrik 417-401-3171. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Khairuddin. Nombor metrik 4174-010581. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 mendapat tajuk tentang terapi pertuturan. Terapi ini mempunyai 5 subtopik. Pada mulanya, saya, Nur Elisha Ashmira binti Aswani, akan menjelaskan apa itu terapi pertuturan dan kepentingan pertuturan. Pertuturan adalah bercakap, hasil daripada percakapan dan mempunyai dialek tersendiri dari sesebuah tempat. Terapi pertuturan adalah masalah dan gangguan pertuturan yang dihadapi oleh seseorang individu. Menurut Encyclopedia Britannica, terapi pertuturan ialah satu rawatan untuk memperbaiki kecacatan pertuturan. Terapi pertuturan adalah untuk membantu seseorang menguasai pertuturan dan komunikasi dengan lebih baik. Kepentingan terapi pertuturan ada 4. Yang pertama, melatih murid menguasai kemahiran tertentu seperti eye contact. Eye contact menunjukkan kanak-kanak bersedia berinteraksi dengan individu yang berada di sekelilingnya. Yang kedua, membantu murid menghasilkan bunyi-bunyi bahasa seperti A, I, U. Yang ketiga, meningkatkan kefungsian kognitif, emosi, sosial individu seperti bermain. Ibu bapa perlu bermain bersama kanak-kanak supaya kanak-kanak belajar cara bermain dan mendapat input bahasa dan menghasilkan pertuturan yang sesuai. Akhir sekali, kepentingan terapi pertuturan adalah untuk meningkatkan tahap keupayaan murid. Keupayaan untuk duduk. Ibu bapa perlu mengadakan aktiviti yang menyeronokkan untuk menarik perhatian kanak-kanak dan untuk mereka berupaya untuk duduk melakukan aktiviti tersebut. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Bahagian saya, terapi pertuturan ni sesuai dilakukan kepada apa dan punca masalah pertuturan. Yang pertama dilakukan kepada kanak-kanak yang mengalami lewat pertuturan. Seterusnya adalah bibir atau lelangit yang sumbing. Yang ketiga adalah kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan yang khusus. Yang keempat adalah gagap atau sengau. Yang kelima, kanak-kanak tu adalah pesakit stroke. Yang keenam adalah kecelaruan bahasa. Yang ketujuh adalah komunikasi perolehan. Dan yang ke-8 adalah masalah kecelaruan suara. Yang ke-9 adalah pendengaran pra ataupun postlingual. Yang ke-10 adalah disfagia. Disfagia ni adalah masalah kanak-kanak yang suka ataupun orang dewasa yang suka untuk menelan. Dia perlu ambil proses yang lebih lama untuk menelan makanan atau minuman yang diminum daripada mulut ke perut. Dia kena menggunakan banyak usaha untuk menelan dan kena banyak masa lah untuk dia ambil proses untuk menelan dan menghadam. Yang terakhir adalah gangguan sebutan. Seterusnya adalah punca masalah. Punca masalah pertuturan ni disebabkan oleh lewat perkembangan. Contohnya lah, bayi yang berusia 6 bulan sepatutnya dah boleh berguling. Bayi yang berusia 8 bulan sepatutnya sudah boleh duduk tanpa sokongan. Bayi yang berusia 15 bulan sepatutnya sudah boleh berjalan tetapi disebabkan lewat perkembangan itu akan menyebabkan bayi menjadi kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Yang kedua adalah masalah pendengaran. Masalah pendengaran ni disebabkan oleh tahi telinga yang terlalu banyak menutup laluan gegendam telinga. Ini akan menyebabkan kanak-kanak tu suka untuk mendengar dan dia tidak boleh menyebut kembali apa yang dia dengar, apa yang dia nak cakap. Macam tu. Seterusnya adalah saraf atau otak yang lemah. Masalah dia untuk pernafasan. Kecederaan otak. Kecederaan otak ni mungkin disebabkan oleh jangkitan virus masa ibu hamil.
Lepas tu dia turut dia boleh menyebabkan kepada kanak-kanak tu menghadapi autistik. Terusnya adalah masalah dalam proses penelaman. Masalah dalam proses penelaman ni mungkin disebabkan fungsi pencernaan dia tidak fungsi dengan baik. Lepas tu kanak-kanak yang kanak-kanak seperti bayi yang meminum susu daripada haiwan ataupun tepung gandum tidak dapat mencerna susu tersebut dan akan mengakibatkan protein tu tidak dapat ditukar kepada asid amino dan membuat badan dia tidak dapat menyerap protein. Akibatnya sel-sel otak dia akan menjadi rosak. Okey, seterusnya adalah punca dia disebabkan oleh stroke. Stroke ni kan dia akan terjadi dan akan menyebabkan kita sukar untuk cakap. Kerecatan akal ni contohnya macam sindrom Down. Kecacatan fizikal seperti dia ada lelangit yang bercelah. Lepas tu adalah penyalahgunaan suara seperti dia ada terkena penyakit virus ataupun dia ada kanser pita suara. Okey, seterusnya adalah faktor genetik. Faktor genetik ni mungkin daripada ahli keluarga dia yang mengalami masalah yang sebelumnya dan diwarisi olehnya. Ken, terima kasih. Okey, seterusnya adalah strategi pemulihan. Strategi pemulihan terdapat 3 iaitu aktiviti intervensi bahasa, terapi artikulasi dan terapi motor lisan. Aktiviti intervensi bahasa iaitu guru akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. Bahan-bahan yang boleh digunakan adalah seperti gambar, buku, objek atau peristiwa yang berlaku untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak. Seterusnya, guru juga akan menunjukkan cara penyambutan yang betul dengan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. Okey, seterusnya yang kedua iaitu terapi artikulasi. Terapi artikulasi ni adalah untuk membantu murid menghasilkan bunyi bahasa menggunakan gusi, bibir, lidah, anak tekak dan sebagainya. Guru akan bantu murid tersebut untuk hasilkan bunyi-bunyi yang mudah daripada perkataan-perkataan biasa yang kita sebut. Okay, seterusnya terapi motor lisan pula adalah guru boleh memulakan latihan atau intervensi awal supaya dapat membantu murid. Antara contoh aktiviti terapi yang boleh dilakukan adalah seperti meniup belon, meniup kertas di dalam air, mengetap bibir dan melakukan latihan lisan. Okay, seterusnya terdapat beberapa aktiviti yang boleh dilakukan dalam terapi pertuturan ini. Contohnya pertama sekali adalah menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Okey, aktiviti yang kedua adalah membunyikan vokal dengan panjang. Contohnya macam huruf A, vokal A. Okey, aktiviti yang ketiga adalah aktiviti senaman muka dan mulut iaitu menguap dan mengunyah. Okey, aktiviti yang keempat adalah meniup belon. Aktiviti seterusnya adalah, ini contoh yang kami dapat, contoh lain yang kami dapat iaitu meniup straw di dalam cawan yang berisi air. Okey, dan menyedut air menggunakan straw.